Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memilih kita pada malam ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita pada malam ini dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita, insya-Allah. Kita akan terus menyambung sesi kuliah kita daripada semalam, iaitu antara perkara-perkara yang diberitahukan oleh Nabi, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita kena ikut, wajib kita kena membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam antara perkara yang dibawa oleh Nabi ialah pertanyaan munkar dan nakir kepada orang yang telah mati di dalam kubur. Walaupun orang tu mati kena makan kerimah, mati kena terbakar, hancur tubuh dia, mati lemah dalam air sekalipun, tu tak kubur, tak tahu kubur dia duduk mana, dia tetap ditanya oleh munkar dan nakir. Asalkan dia mati, asalkan dia meninggal dunia, orang tu akan ditanya oleh munkar dan nakir. Walaupun kubur dia dalam perut buaya, walaupun kubur dia dalam perut harimau, walaupun kubur dia dalam air, dalam laut, dalam sungai, walaupun dia hancur dan tubuh dia, dia tetap akan ditanya oleh munkar dan nakir. Itulah salah satu daripada kewajipan yang mesti kita kena membenarkan, sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini kita sambung lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan kita percaya dengan nikmat kubur bagi ahli ta'ah, yakni orang yang berbuat kebaktian akan Allah, dan azabnya kubur bagi orang yang berbuat maksiat. Antara perkara yang wajib kita kena benarkan, antara perkara yang wajib kita kena percaya, sebagaimana yang disebut, yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis dia, ialah berkenaan dengan nikmat kubur dan azab kubur. Dalam kubur ada azab, dalam kubur ada nikmat. Bukan kita ingat dalam kubur tu tak ada benda-benda, rehat je, tak. Bagi orang yang ahli taat, dia dapat nikmat dalam kubur. Itu kubur tu salah satu daripada kebun-kebun syurga. Bagi siapa? Bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ni. Itu atas dunia ni nak sangat kita buat amal, nak sangat kita kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang Allah perintah kita buat, setiap apa yang Allah larang kita kena tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita nak dapat nikmat dalam kubur. Sebab kita nak dapat nikmat di negeri akhirat. Nak dapat nikmat dalam syurga, dalam kubur pun dapat dah. Sebab apa? Sebab kubur tu salah satu daripada taman-taman syurga sebelum kita dapat syurga yang sebenar di hari akhirat. Demikian lagi, yakni ahli taat, orang yang berbuat baktian kepada Allah, dan azabnya kubur bagi orang yang berbuat maksiat. Demikian juga kubur tu boleh jadi satu jurang, satu lorong, satu terowong, satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam kubur tu dah dapat azab dah, dalam kubur tu dah dapat seksaan dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab benda, sebab dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau atas dunia ni kita buat dosa banyak, kita tak taubat kepada Taala, kita melakukan perkara-perkara yang Allah Taala larang, sedangkan perkara-perkara yang Allah Taala suruh kita tinggalkan, kita tak buat, kita tak ambil cakna pun. Semayang-semayang tak ambil hal pun. Tayi rajin semayang, tayi malas dak. Gitulah. Tak tahu ke batal, sah, rukun semayang, tak tahu ke akidah benda. Jadi dia dalam kubur esok dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi orang yang masih ada iman. Sedangkan orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kubur tu dah macam neraka dah lah dia. Kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang beriman tapi buat dosa pun diazab, apatah lagi orang kafir. Di mana tu? Di dalam kubur, selepas mati, sebelum lagi akhirat. Di alam barzakh ni alam pertengahan, barzakhun. Dalam barzakh ni dalam bahasa Arab maksudnya dinding. Barzakh, alam barzakh, kita panggil alam barzakh. Barzakh ni dinding. Dinding ni dinding di antara
alam dunia dengan alam akhirat. Maksudnya orang yang hidup dalam alam barzah ni, alam pertengahan di antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam persinggahan sebelum tibanya hari akhirat. Itu alam barzah. Maksudnya alam barzah ni bukan akhirat lagi, tapi dah apa panggil pertengahan, nak masuk dah alam barzah. Pintu kepada alam barzah. Pintu kepada alam akhirat. Jadi nak kata dalam kubur pun dah dapat nikmat, dalam kubur pun dah dapat azab sebelum hari akhirat. Ni wajib kita kena percaya sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita percaya pula dengan dibangkitkan pada hari kiamat. Antara perkara hak diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita kena percaya, yang wajib kita kena imani, ialah kebangkitan, dibangkitkan pada hari kiamat. Hari kiamat esok kita ni bangun belaka. Tu hari kiamat esok kita ni bangun belaka daripada kubur masing-masing. Semua manusia daripada zaman Nabi Adam alaihi salam hingga orang yang terakhir di akhir zaman, di hari kiamat esok, di hari akhirat esok, semua akan bangkit belaka, bangun belaka daripada kubur. Sebagaimana kita dilahirkan bertelanjang, apa panggil, tak pakai baju, tak pakai seluar, tak berpakaian kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan mereka pakaian. Kalau tidak ada amal ibadah, kalau tak ada kebaktian kepada Allah Ta'ala, macam itulah kita. Nah, katanya kita akan dibangkit, dihidupkan semula di hari akhirat, walaupun dah mati kat beribu tahun, zaman Nabi Adam lagi. Akhirat dia akan bangun, akhirat dia akan bangkit semula, bangun semula. Dibangkitkan tadi dan dengan dihimpunkan segala tubuh dan roh. Bangkit tadi kepada Allah Ta'ala dan dengan dihentikan di hadapan Allah Ta'ala. Hari akhirat ni, hari kebangkitan ni, hari pada mahsyar ni, kita bangun bukan kita bangun dengan roh saja. Kata akhirat esok kita akan bangun, kita akan bangkit semula, kita akan hidup semula, tapi roh saja tak. Roh sekali dengan tubuh, macam kita atas dunia ni lah. Roh dengan tubuh sekali. Kita akan bangun, bangkit, dihentikan di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya kita di sana dipanggil mahkamah. Di pada mahsyar tu dipanggil mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana di pada mahsyar ni lah kita akan dihukumkan oleh Allah Ta'ala, sama ada kita dibawa ke syurga Allah Ta'ala, dijemput ke syurga Allah Ta'ala, ataupun kita ni dihalaukan, dihalau ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua tempat je. Akhirat kelak kita akan dihukum oleh Allah Ta'ala di mahkamah Allah. Dua tempat saja, sama ada kita kalau banyak dosa, dihalau ke neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kita minta kita berlindung daripada golongan tersebut. Dan golongan yang kedua akan dijemput oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dia. Itu berdasarkan kepada amal ibadah kita di atas dunia ni. Dan kita percaya dengan hisab. Dan kita percaya dengan hisab. Di sana juga sebelum kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan dihisab. Apa maksud hisab? Kita panggil ilmu hisab. Ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu matematik lah. Ilmu hisab orangnya. Hitung amalan kita. Hitung, cek pekerjaan kita, amalan kita atas dunia. Benda yang kita buat tu membuat Allah Ta'ala beri nikmat kepada mu. Dengan nikmat tadi, benda membuat Allah Ta'ala beri mata. Dengan mata ni mu tengok benda. Mu tengok benda baik ke benda jahat. Allah Ta'ala beri lidah. Dengan lidah ni mu cakap benda baik ke benda jahat. Allah Ta'ala beri telinga. Dengan telinga ni mu dengar benda baik ke mu dengar benda hak buruk, benda hak Ta'ala larang. Demikianlah setiap nikmat Ta'ala beri dengan anggota tubuh badan kita. Makanan kita, kita makan daripada mana punca dia, halal ke haram. Dah makanan kita buat, kalau dah kita sihat, tubuh badan kita dah makan rezeki Allah Ta'ala, dengan sihat tubuh badan kita, adakah kita buat amal ibadah kepada Allah Ta'ala, ataupun kita derhaka kepada Allah Ta'ala, kita menentang Allah Ta'ala, kita
apa, kita langgar segala hukum hakam Allah Ta'ala, semua tanya belaka. Pakaian kita, mari mana pakaian yang Allah Ta'ala beri, daripada sumber haram ke halal, dengan pakaian tadi membuat hanya untuk berjangak-jangak, untuk bercantik-cantik saja, ataupun dengan pakaian yang membuat dengan menutup aurat, dalam nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Taala, semua tanya belaka. Tempat tinggal kita, kenderaan kita, semua, setiap daripada benda sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara, semua dihisap belaka. Jadi seorang hamba Allah Ta'ala tu bila dihisap Ta'ala, berlaku yang panjangnya, daripada kita balik sampai kita mati, setiap apa yang kita buat, setiap apa yang nikmat Allah Ta'ala beri, apa yang kita buat, dihitung belaka. Begitu panjang. Masa hisap ni adalah antara waktu yang diambil waktu yang panjang bagi seorang hamba, kecuali mereka yang dilepaskan masuk dalam syurga tanpa dihisap. Begitu beruntung sangat orang yang masuk syurga tanpa hisap ni. Antara orang yang dapat masuk syurga tanpa hisap ialah ahlul Quran. Orang yang hafal Quran, orang yang beramal dengan Quran. Lepas tu pula dia boleh bawa ahli keluarga dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala tanpa hisap. Tapi tu kalau orang yang masuk syurga tanpa hisap, itu adalah satu keberuntungan, satu kejayaan, satu perkara yang bertuah. Betul kita nak sangat masuk syurga tanpa hisap, sebab hisap ni panjang. Semua yang kita buat, semua apa yang kita ada akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Taala satu persatu. Nak kata ni hari akhirat kelak. Kita kena percaya ada ni hisap. Dan bahawasanya segala hamba itu, yakni hamba Allah, tafawut maksud dia berlebih kurang. Tafawut berlebih kurang di dalamnya hisap kepada dimaafkan. Dan bahawa segala hamba itu hamba Allah, tafawut berlebih kurang di dalamnya hisap. Tak sama. Orang yang dihisap di hari akhirat kelak tak sama. Ada hak hisap sekejap je, ada hak dihitung ataupun dicek amalan dia sekejap je. Ada orang tu dihitung, dicek segala amalan dia, nikmat apa tak ada beri, lama lah, panjang, bertahun-tahun. Habis tu Nabi sebut sangat, orang yang miskin dengan orang yang kaya masuk dulu ke dalam syurga orang yang miskin. Sebab ni, sebab dia harta tak banyak. Jadi jadi soalan pun tak ada banyak, cek pun tak banyak sebab tak ada harta, berbanding orang yang mempunyai harta yang banyak, orang kaya. Nabi kata orang kaya masuk syurga lambat. Sebab dia, sebab tu cek harta dia semain-mana, sumber dia halal ke haram. Lepas dapat harta ni membuat benda kebaikan, sedekah ke, keluar zakat dah, ataupun dengan harta ni berjoli, berfoya-foya, buat benda hak jahat. Betul orang kaya ni lambat sikit masuk syurga berbanding orang yang fakir, berbanding orang yang miskin. Sebab orang fakir miskin harta tak banyak. Jadi setiap hamba dia tak sama dari segi hisap dia. Ada yang lama, ada yang sekejap sahaja. Itu maksud kata berlebih kurang, tak sama. Ada hak lama, ada hak sekejap. Kepada dimaafkan, sebahagiannya dimaafkan, boleh masuk syurga. Dia kira-kira ada amalan tersakur benda kan, ada mengupak orang. Tapi bila cek-cek, orang mengupak dia tu maaf ke dia. Ada orang ni sakut amalan dia. Sebab benda, sebab dia pernah ambil barang orang tak hantar semula. Tiba-tiba kita tanya tu orang punya harta, dia maafkan, maka lepaslah dia. Kalau hak tak lepas, kalau hak tak maaf tu hak lambat, hak lama tu. Dan sungguh-sungguhkan, tengok pada apa yang kita buat atas dunia lah. Kalau apa yang kita buat atas dunia tu banyak kebajikan, lepas dah dengan hak-hak makhluk ni. Kita minta maaf belaka dah dengan segala manusia ni, apa yang kita buat. Maka tak ada sangkut lah kita di hari akhirat kelak.
mudahlah hisab kita. Dan kepada mereka yang dimasukkan syurga dengan tiada hisab. Ada satu golongan, ada sebilangan kecil yang boleh masuk syurga tanpa hisab, tak payah hisab. Dia ada lesen besar. Tu. Dia ada pas besar. Boleh masuk syurga direct. Tak perlu hisab. Macam kita nak masuk immigration kita nak masuk negara orang. Kita rupa-rupanya pasport kita VIP, jemputan daripada negara. Kita boleh masuk direct, tak perlu cek-cek lah. Sebahagian tu payah nak masuk, kena cek tak kena gaya semua, dia suruh buka belakang. Baju kena buka. Kalau pakai serban kena buka serban. Kalau pakai kasut kena buka kasut. Macam-macam. Macam tu bayangan kepada hari akhirat kelak. Cek ada sebahagian yang boleh masuk direct tanpa dihisab. Sebagaimana saya sebut tadi, antara golongan yang masuk syurga tanpa hisab ialah ahli Al-Quran. Orang yang hafal Quran, orang yang beramal dengan Quran, dia boleh bawa pula ahli keluarga dia. Itu kelebihan orang yang hafaz Quran. Habis. Tu nak katanya hisab ada berlaku di hari akhirat. Kita kena percaya, kita kena beriman. Dan bahawa kita percaya dengan neraca yang ditimbang di dalamnya neraca segala kebajikan dan kejahatan. Dan bahawa kita kena percaya juga sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi SAW, percaya dengan neraca, dipanggil dalam bahasa Arab mizan. Mizan ni dalam bahasa Melayu kita neraca timbangan. Macam dacing tu kan. Dia ada dua daun dia tu. Neraca timbangan tu. Yang mana neraca ni yang ditimbang di dalamnya neraca segala kebajikan dan kejahatan. Nak Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia. Orang ni buat jahat banyak, masuk neraka dulu. Orang ni baik, dia berat lagi daripada amalan jahat, maka dia boleh masuk syurga. Di situ Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia, bahawasanya kita dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka berdasarkan kepada amalan kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi itulah neraca timbangan mizan yang disebut oleh Nabi SAW, dia lebih ringan daripada zarrah, lebih ringan daripada habuk, dan lebih besar daripada langit dan bumi. Langit dan bumi dicantum. 7 kali langit, 7 kali bumi dicantum dua-dua ni. Besar lagi mizan Allah Ta'ala nak tunjuk. Mizan Allah Ta'ala lebih besar daripada bumi, langit, bumi ni. Tapi dia lebih ringan daripada zarrah, lebih ringan daripada atom, lebih ringan daripada habuk lagi. Sebab benda? Sebab Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilan dia. Setiap amalan hamba Allah Ta'ala ni bila ditimbang hak baik dengan hak jahat, hak kanan hak baik, hak kiri hak jahat, amalan kita ditimbang. Kalau berat hak jahat, maka kita kena dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala dulu sebab dosa-dosa kita, maksiat kita. Kalau amalan kebaikan kita lebih berat daripada amalan kejahatan, maka kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala tunjuk. Tapi itu dikatakan Nabi SAW ketika umat dia ditimbang di neraca timbangan, dia tengok, dia duduk dekat neraca timbangan mizan tu. Kalau dia tengok ada umat dia kejahatan tu berat daripada kebajikan, kejahatan berat daripada kebajikan, dia ambil kain syal dia, kain selna dia letak atas amalan kebaikan supaya berat. Nabi nak tolong, nak syafaat, nak tolong kita di hari kiamat bagi mereka, bagi umat dia yang beramal dengan sunnah Nabi SAW. Kalau orang tak beramal dengan Nabi, ajaran Nabi nak mengaku umat macam mana? Sebab itu kita kena percaya setiap apa yang Nabi bagi tahu. Kita kena ikut setiap sunnah-sunnah Nabi SAW supaya kita dapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat esok, termasuklah syafaat ketika di mizan, di neraca timbangan. Kalau Nabi tengok umat dia pak timbangan ni kejahatan lebih berat daripada kebajikan, dia tolong. Dia ambil kain
kain selendang ni dia letak atas neraca timbangan tadi yang baik supaya berat ke arah kebaikan. Ini syafaat, antara syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW di hari akhirat kelak kepada umat dia. Kepada orang yang tak mengaku umat Nabi, tak tolong. Dan dengan titian siratul mustaqim, dan iaitu siratul mustaqim dibentangkan atas api neraka. Antara perkara akhirat, perkara gaib yang kita tak pernah jumpa lagi, yang kita tak pernah rasa lagi, yang perlu kita kena imani ialah tentang adanya titian siratul mustaqim. Titian sirat ni titian, jambatan. Yang mana jambatan ni dilentangkan di atas api neraka Jahannam. Jambatan ni nak tuju ke mana? Nak tuju ke syurga. Setiap orang akan melalui titian sirat ni. Tak kira siapa, hatta para nabi, para rasul. Yang mana titian sirat ni, titian sirat bukan sterik macam tu. Dia menaik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, kemudian menurun 1000 tahun. Kata panjangnya titian sirat ni. Tempoh naik tu 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun saja perjalanan merentas jambatan. Tapi tengok kepada amalan masing-masing. Ada orang boleh lalu atas titian sirat seperti kilat. Ada orang yang boleh lalu di atas titian sirat, jalan berlari macam angin yang kencang. Ada orang yang lalu di atas titian sirat seperti kuda yang pantas. Ada orang yang berlari macam kita berlari. Ada orang berjalan saja. Ada orang yang merangkak naik titian sirat. Tengok sekira-kira amalan dia lah. Kalau orang yang tak ada amalan, dia tengok titian sirat tu kecil sangat. Habis tu boleh sampai merangkak tu. Tu. Tengok pada amalan. Seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis, orang yang sentiasa mengimarahkan masjid, orang yang sentiasa semayang berjemaah di masjid, akhirat kelak masjid itu Allah Ta'ala jadikan masjid yang dia sentiasa istiqamah semayang berjemaah dalam masjid itu. Masjid itu esok di hari akhirat Allah Ta'ala jadikan, tukarkan masjid itu jadi seekor unta. Atas unta ni lah dia, unta masjid ni lah dia akan naik merentas jambatan titian sirat. Itulah kita, bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, kita kena yakini adanya titian sirat. Cuma kita tak tahu titian sirat tu besar mana, tu. Kecuali dengan amalan yang kita ada. Kalau banyak amalan kita, luahlah titian sirat. Kalau sikit amalan kita, sempitlah titian sirat. Habis tu orang yang tengok titian sirat macam rambut yang dibelah 7. Nak kata halusnya, kecilnya. Sebab benda? Sebab amalan dia tak banyak. Tajam. Lepas tu dia ada penyakut pula, pengait. Daripada bawah tu dia akan kait kaki-kaki orang yang melintas titian sirat. Terutama pengait ni disuka sangat orang kafir dengan orang munafik. Orang musyrik, orang kafir, orang dan orang munafik, dia akan dikait oleh pengait daripada titian sirat ni. Dia kait suruh jatuh ke dalam neraka Jahannam. Tu di atas amalan kita lah. Sebab itu kita kena beriman dan kita persiapkan diri kita dengan bekalan amal ibadat di atas dunia ni, supaya di akhirat kelak mudah semua amalan urusan-urusan akhirat kita untuk kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi titian sirat ni dia dibentangkan di atas api neraka. Maksudnya kalau jatuh titian sirat ni, jatuh jambatan titian sirat ni, dia akan jatuh ke dalam neraka lah. Jadi bagi orang yang amalan dosa dia banyak, dia akan jatuh ke dalam neraka. Bagi orang yang amalan kebaikan dia banyak, insya-Allah dia akan terus berjalan sampai ke penghujung titian sirat, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni antara perkara gaib, perkara yang masih kita tak nampak lagi, tapi kita akan berhadapan dengan dia, iaitu hari akhirat. Ni semua dipanggil
perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Nabi kita ataupun khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipanggil perkara ghaibiyat, perkara yang gaib yang kita tak pernah nampak lagi, tapi perkara itu tetap ada. Sebabnya Allah Taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh beritahu kepada kita semua. Ini perkara yang wajib kita kena beriman. Dan bahawa kita percaya dengan haud. Haud tu kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang minum daripadanya kolam tadi segala orang yang mukminun dahulu daripada masuk syurga. InsyaAllah kita sambung. Antara perkara yang wajib kita kena beriman ialah kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kalau tak ada apa lagi, kita akan baca perkara yang diberitahu oleh Nabi, termasuklah apa itu haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setengah ulama mentafsirkan kolam Nabi ini dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar tu setengah ulama mentafsirkan maksud Al-Kautsar itu adalah kolam. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi, yang mana kolam ni lah, siapa dia yang dapat minum kolam ni adalah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. InsyaAllah kat tu dulu, kita akan sambung lagi kuliah kita pada besok hari. Kalau tak ada apa-apa haran pada malam hari esok, InsyaAllah kat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mari sama-sama kita tutup majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ini dengan surah kafarah, dengan surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.